Kedah menentang Terengganu. Saya langsung kami bawakan dari Stadium Darul Aman di RTM TV1 dan RTM Sport HD serta Unify Sports 4 untuk tontonan anda semua. Jadi ini perlawanan minggu yang kedua di antara kedua-dua pasukan Kedah dan juga Terengganu, di mana kedua-dua pasukan ini tidak mendapat sebarang mata pada perlawanan yang pertama kerana mereka tewas kepada lawan masing-masing. Terengganu tewas kepada Perak 1-3 di Stadium Sultan Mizan, manakala Kedah tewas 1-0 pada Jodar Tazim di Stadium Sultan Ibrahim. Dan pada malam ini kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan iaitu saudara Rudy Ramli dan juga Said Adni yang berada di tepi padang untuk memberikan aksi-aksi ataupun info-info terkini tentang perlawanan yang sedang berlangsung ketika ini. Jadi Rudy, nampaknya kita saksikan kedua-dua pasukan bermula dengan agak pantas seketika ini. Begitu juga Terengganu dan juga Kedah saling berbalas ketika ini. Ya, memang betul. Kalau kita lihat kedua-dua pasukan saling menyerang, kita melihat bagaimana kedua-dua pasukan mereka tidaklah begitu berhati-hati kerana kita melihat mereka tidak banyak bermain di bahagian tengah. Mereka terus cuba untuk membuat hantaran-hantaran ke hadapan, membolehkan pergerakan yang betul baik dilancarkan oleh kedua-dua pasukan. Jadi ini sepakan penjuru yang pertama diperolehi oleh Terengganu di minit-minit awal permainan ini, yang akan diambil oleh kapten mereka Litak. Dengan kita saksikan 5 pemain Terengganu sudah pun bersedia dalam kawasan penalti Kedah. Dari Litak rendah menjadi Faris Ramli ke belakang, Dominic Da Silva cantik untuk memberikan Terengganu gol yang pertama pada perlawanan malam ini. Satu sepakan penjuru yang baik disambut dengan baik oleh Faris Ramli dan akhirnya Dominic Da Silva berjaya melepasi kawalan pertahanan pemain Kedah dan akhirnya melakukan tandukan yang berjaya meletakkan Terengganu 1 gol di hadapan. Satu jaringan yang cukup baik untuk Terengganu memulakan aksi di Stadium Darul Aman ini melalui Dominic Da Silva, pemain import dari Senegal. Ya, di sini kalau kita lihat bagaimana satu hantaran yang betul baik dilakukan oleh Litak, dan saya rasa kita boleh lihat bagaimana Faris Ramli cuba menguas bola itu, dan tiada pemain yang cuba mengawal Dominic di situ, dan saya rasa Ifat sudah pun menepis bola itu, tetapi sayangnya tepisan yang beliau lakukan itu tidaklah begitu kuat, dan saya rasa di manakah pemain-pemain pertahanan yang mengawal Dominic, dan inilah apa yang saya berkatakan tadi, pertahanan pasukan Kedah perlu mengawal Dominic kerana kita tahu Dominic seorang pemain yang penyerang yang berprofit untuk beliau menjadikan gol untuk pasukan Terengganu. Dan kali ini Kedah cuba melakukan serangan balas dan berjaya mendapatkan sepakan percuma di sebelah kanan gawang gol Terengganu. Jadi Adni, mungkin ada peluang yang baik dimiliki oleh Kedah ketika ini Adni untuk sepakan percuma ini. Dan mereka memerlukan satu reaksi yang baik, satu reaksi yang pantas supaya mereka tidak hilang keyakinan mereka. Jadi Badul Bakhtiar yang akan mengambil sepakan ini, rendah dari Badul. Sekadar ini Litak melakukan serangan balas. Cuba dihalang di situ. Terus clearance dilakukan. Ini keeper tolakan untuk Kepa Sherman, tidak offside. Peluang untuk Kepa Sherman. Namun Rahazi Azli yang lebih awal melakukan aksi. Dia keluar untuk menyelamatkan keadaan. Aksi serangan balas yang cukup menarik dilakukan oleh kedua-dua pasukan ketika ini. Ya, dan sebagai penjaga gol di awal-awal permainan sangat pentingnya daripada Rahadi Azli. Beliau bijak untuk cepat keluar daripada kawasannya dan menghalang larian daripada Kepa Sherman. Dan kembali kepada jaringan sebentar tadi, ada 3 pemain yang saya mempersoalkan, iaitu Renan Alves, Rizal Ghazali dan Kepa Sherman. Ini adalah 3 pemain yang menjangkakan bola akan dikeluarkan di bahagian near post, tetapi tidak, Faris Ramli membiarkan, dan juga tiada pemain Kedah yang mengeluarkan bola. Kemudian ketiga-tiga mereka hanya melihat. Di situlah Dominic Da Silva mempunyai ruang, tidak mempunyai tekanan dan mudah untuk menjaringkan gol pertama.
Jadi kedudukan sudah pun berubah di Stadium Darul Aman dengan jaringan awal. So minit yang kedua dilakukan oleh Dominic Da Silva memberikan Terengganu 1 gol di hadapan. Jadi permainan yang pantas. Ya, di sini kita lihat bagaimana saya rasa tiada sepakan percuma diberikan oleh pasukan Terengganu. Kita lihat bagaimana Syakir Hamzah terlebih dahulu untuk mendapatkan bola itu tadi, dan saya rasa keputusan pengadil yang tidak memberikan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu adalah satu keputusan yang tepat. Jadi nampaknya pemain-pemain Terengganu cuba membantah keputusan pengadil sebentar tadi untuk mereka cuba untuk mendapatkan sepakan yang percuma, namun tidak diandalkan oleh pengadil perlawanan Hasrul bin Muhammad Amir. Dan saya berada memang dekat dengan insiden tersebut. Saya nampak di depan mata saya, dan bagi saya ia adalah kesilapan daripada pengadil. Memang ia adalah satu foul dengan tackle yang agak keras. Enam minit yang cukup menarik untuk kita saksikan di Stadium Darul Aman pada malam ini. Terengganu berjaya mengejutkan tuan rumah dengan gol awal seawal minit yang kedua menerusi Dominic Da Silva. Kini Kedah tiada pilihan lain selain perlu merencana semula serangan mereka untuk memastikan mereka mendapatkan gol penyamaan seawal yang mungkin. Kini Terengganu sekali lagi MC Faris, namun tolakan yang mencari Dominic tidak tepat. Renan Alves, apa yang dicarinya dipintas oleh Sanjar. Masih lagi Faris tidak berjaya untuk melepasi kawalan Renan Alves. Terus kata pengadil Faris ketika ini mencari rakan untuk litak dalam kawasan penalti. Sanjar Syamedov mencari gol yang kedua pribadinya. Dia diselamatkan oleh Fuad. Masih lagi Hafizal. Terengganu melakukan serangan bertali arus ketika ini ke arah gawang gol Kedah. Selagi mereka mengawal permainan. Litak dirampas Hadin. Melakukan jauh Amiri Syah mencari Caca Kipre. Kepa sudah pun melakukan larian. Mampukah disekat oleh Boubacar Diallo. Ada tarikan. Jadi dipersalahkan Kepa Syaman. Dia menarik Boubacar Diallo sebentar tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana Kepa Syaman cuba untuk menarik Boubacar Diallo dan saya rasa satu keputusan yang begitu bijak dilakukan oleh pengadil kerana beliau melihat bagaimana Kepa Syaman cuba untuk menarik pemain pertahanan pasukan Terengganu. Ini sekali lagi nampaknya Dominic Da Silva terbaring mengalami kecederaan di atas padang. Terpaksa untuk mendapatkan rawatan. Kita harapkan kecederaan yang tidak begitu teruk dialaminya. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu asakan yang dilakukan oleh Amirul satu terjahan yang keras dilakukan oleh Amirul. Kita melihat di sini bagaimana Dominic diberikan rawatan oleh pegawai perubatan dan saya rasa mungkin ada kecederaan yang begitu serius di bahagian ankle beliau. Jadi Nafuzin pastinya lega sedikit dengan kedudukan ketika ini. Jadi Dominic Da Silva sudah 2 kali dia dikasari oleh pemain Kedah. Mungkin pengadil perlu melihat insiden ini dengan lebih jelas lagi selepas ini. Arif Fazilah bekas pemain Falta United musim lalu. Ini litak sekali lagi di sebelah kanan menanti. Adalah Fizal Muhammad yang naik ke atas sedikit. Boubacar Diallo. Tolak ke belakang untuk Nasrullah Hanif. Jadi rakan tolakan untuk Dominic Da Silva. Baik Sanjar mencari Dominic Da Silva. Sekali lagi Dominic Da Silva. Kini dalam kawasan penalti. Mencari ruang untuk melakukan hantaran. Faris Ramli. Sanjar. Ke belakang. Sepakan dari Nasir Basharudin. Melewati palang gol. Satu asakan baik dari Terengganu.
Ya, kalau kita lihat satu asalkan begitu baik akan dilakukan oleh pasukan Terengganu. Mereka cuba bermain 1-2 dan di sini kita lihat bagaimana tendangan yang dilakukan oleh Nasir Basarudin. Dan saya rasa satu teknik yang begitu baik, tetapi sayangnya bola itu melepasi palang gol. Ini Kedah cuba melakukan serangan bala padu Bakhtiar, namun dia dipintas oleh Nasir dan juga Sanjar sebentar tadi. Faiz Nasir dikasari. Sepakan percuma untuk Terengganu. Di sini sekali lagi Faiz Nasir dijatuhkan oleh Azmi Yusof dan pengadil memberikan sepakan percuma, dan seandainya beliau dilepasi pertahanan itu, mungkin beliau dapat melakukan sesuatu untuk pasukan Terengganu. Sekali lagi Terengganu mengatur gerak. Lebih banyak bergerak dari sebelah kiri menerusi Faris Ramli. Raja Dominic sudah pun berada dalam kedudukan offside, tidak bagi Faris Ramli. Namun dia tidak berjaya melepasi Rinan Alves. Ifwat cari Kepasyaman, rekan yang baik, namun yang terdedakan di belakang. Agak jauh kedudukan Adin. Faiz Nasir berjaya dipintas oleh Fazrul Diana. Peluang untuk Fazrul Diana mencari Kipre, namun yang lebih pantas adalah Abu Bakar Diallo. Terat pantas diambil Rizal Ghazali. Masih lagi Rizal, namun dia dipintas oleh Sanjar. Ini tag untuk Faris. Dominic. Banyak Terengganu cuba mengawal di bahagian tengah, Rudi. Ya, memang kita melihat pasukan beliau sentiasa cuba untuk mendapatkan bola dan cuba untuk bermain bola di antara satu sama lain. Dan ketika ini Kedah cuba mengatur gerak sekali lagi. Mereka perlu memperbaiki corak serangan mereka, kerana sudah beberapa kali mereka antara mereka terutamanya mencari Kipre dan juga Kepasyaman tidak berjaya membuahkan hasil, berjaya dipatahkan oleh pertahanan Terengganu. Kini Syaman pintas di situ oleh Arif Fazila. Tandukan dari Diallo. Payah peluang untuk Fadu Bakhtiar. Diselamatkan dengan cukup baik oleh Razi Azli. Dengan gol muda Terengganu yang berusia 19 tahun. Ini penampilan keduanya bersama dengan Terengganu. Ya, di sini kalau kita lihat, ini adalah peluang yang perlu dilakukan oleh Fadu Bakhtiar sekali, kerana kita melihat beliau tidak ada kawalan di situ, dan saya rasa satu halangan yang begitu baik dilakukan oleh penjaga gol muda ini, dan ini adalah peluang untuk pasukan Kedah menjadikan gol tadi. Sepakan penjuru rendah ini dari Badrul Fapus mencari rakan peluang, namun tangkapan yang mudah dilakukan oleh Razi Azli. Sudah pun dipersalahkan. Jadi Ani, mungkin ada sedikit yang ingin anda perkatakan dalam 13 minit awal permainan ini, Ani. Ya, kita lihat penguasaan bola semua terhadap Terengganu, dan saya rasa jaringan mereka pun sepatutnya berhak untuk mendapatkannya. Dan sebentar tadi kita lihat satu save daripada penjaga gol Terengganu, Rahadi Azli. Satu save yang kita selalu menjangkakan seorang penjaga gol akan melakukan, kerana ia adalah di bahagian far post. Tetapi apa yang saya ingin persoalkan adalah di situ Nasrullah, adakah itu cukup baik clearance? Tidak. Saya rasa beliau perlu lebih baik, kerana Nasrullah meletakkan Terengganu dalam satu masalah. Jadi kini Terengganu berjaya mendapatkan sepakan percuma pantas diambil. Malam ini kehadiran Sanjar, Nasir, mampukah mereka merencana bahagian tengah Terengganu dengan baik? Dominic Da Silva masih dalam permainan, sudah pun keluar sedikit lewat untuk dia menolak bola itu. 15 minit yang
cukup menarik dapat kita saksikan aksi di antara Kedah dan Terengganu pada malam ini untuk aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020 perlawanan minggu yang kedua di antara Kedah dan juga Terengganu. Langsung kami bawakan dari Stadium Darul Aman di RTM 1, RTM Sport HD dan juga Unify Sports 4. Dan Terengganu ketika ini cuba mengatur gerak sekali lagi. Belakang Hafizal naik ke atas, lakukan overlapping. Faiz cuba membantu. Faiz Nasir agak lincah pemain ini, musim lalu beraksi bersama dengan Selangor. Asrul Hanif, satu-satunya pertahanan yang tinggal untuk Terengganu pada musim ini. Syakir dan Rinan masih lagi membentuk dua gandingan pertahanan di bahagian pertahanan Kedah. Sanjar untuk Nasir. Masih lagi Sanjar. Menang Nasir, melakukan hantaran mencari Faiz Nasir. Terus diasak oleh Azmir. Ini kedua-dua pasukan lebih banyak melakukan hantaran-hantaran pendek. Sanjar untuk Faris Ramli. Arif dah pun melakukan larian. Kini Dominic Da Silva mencari ruang untuk melakukan tolakan. Terus melakukan sepakan dari Dominic Da Silva. Sepakan dari luar kawasan penalti. Sayang tidak tepat sepakannya kali ini. Antara bahaya mencari Kipri yang tidak offside. Masih lagi Kipri. Hadin sudah masuk dalam kawasan penalti, mencari ruang, namun hantaran dari Kipri terus mencari Rahadi Azli penjaga gol Terengganu. Terus mencari Sanjar ketika ini. Terengganu mula mengatur gerak. Nasir mencari rakan. Ini agak terlalu ke atas. Ini Kepa Sherman, tolakan untuk Kipri. Peluang kali ini untuk Kipri dijatuhkan. Sepakan percuma diberikan untuk Kedah. Dalam Sherman berpeluang untuk melakukan sesuatu sebentar tadi. Dan di sini satu antara yang begitu baik dilakukan, tetapi di situ kita melihat bagaimana Babakan Diallo cuba untuk mematahkan pergerakan yang dilakukan oleh Kipri Cece itu sendiri. Dan seandainya beliau berjaya mendapatkan bola itu, mungkin pasukan Terengganu mempunyai masalah. Dan kita tahu Kipri Cece boleh melakukan satu rembatan yang boleh menewaskan penjaga gol pasukan Terengganu. Jadi hari ini kita dapat lihat ada 3 free kick specialist untuk Kedah pada malam ini. Kipri, Badrul dan juga Hadin. Jadi siapakah yang berpeluang untuk memanfaatkan peluang ini, Adi? Jikalau saya lihat sekarang Hadin akan membuat percubaan kerana Badrul berdiri seperti ingin membuat dengan kaki kirinya, tetapi tidak banyak kita lihat Badrul mengambil dengan kaki kirinya direct ke gol. Kadang-kadang kita lihat jikalau beliau ambil sepakan penjuru, tetapi saya rasa Hadin yang mempunyai keyakinan di sini, beliau ingin mengambil. Jadi kita saksikan peluang yang dimiliki oleh Kedah ketika ini. Adakah Hadin Azman atau Badu Bakhtia yang akan melakukan sepakan ini? Saksikan dari Hadin rendah, diselamatkan dan tingkat susulan yang berjaya membuahkan hasil. Jadi Renan Alves memastikan Kedah menyamakan kedudukan. Di minit yang ke-19, peluang yang dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Renan Alves, pemain pertahanan yang naik ke atas untuk memberikan Kedah gol penyamaan. Kembali sama kedudukan. Terengganu tidak dapat mengawal Renan Alves, dan saya rasa satu jaringan yang mudah yang dilakukan oleh Renan Alves kerana tiada pemain cuba untuk mengawal beliau. Dan bagi saya pertahanan pasukan Terengganu perlu lebih fokus kerana kita tahu seandainya penjaga gol sudah pun melakukan sesuatu kerja dia sendiri, dan pemain-pemain lain perlulah lebih fokus untuk cuba mengeluarkan bola itu daripada gol dijadikan. Tapi sayangnya kita boleh lihat Renan Alves berjaya menjadikan gol tadi. Jadi hari ini mungkin ada yang ingin anda perkatakan tentang jaringan Kedah sebentar tadi.
bagi saya ada dua masalah di situ. Yang pertamanya, Faiz Nasir telah bergerak terdahulu sebelum sepakan percuma, itu yang membenarkan Renan Alves berada dalam satu posisi offside. Yang keduanya, Rahadi Azli, beliau telah menyelamatkan bola tersebut, tetapi ia perlu ditolak lebih luar. Tidak boleh ditolak ke dalam semula kerana tiada reaksi daripada pertahanan Terengganu. Dan saya lihat di situ adalah dua masalah yang besar. Jadi kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Darul Aman. Kali ini giliran tuan rumah Kedah namakan kedudukan satu sama musuh jaringan Renan Alves. Namun kesilapan Rizal memberi ruang untuk Terengganu ketika ini. Dominic Da Silva mencari ruang, Litak, namun tidak memiliki banyak ruang ketika ini. Faiz Nasir dirampas bola itu. Ini Kipre membuka untuk Fazul Daniel. Rakan dari Rizal untuk Syaman dan tidak offside. Kipre menanti di sebelah sana, peluang untuk Kedah ketika ini. Syaman hanya memerlukan 2 minit saja untuk Kedah pula kali ini mendahului Terengganu. Kepa Sherman tidak mensia-siakan peluang yang dimiliki. Kedudukan 1-1 dimanfaatkan dengan cukup baik untuk memberikan Kedah gol pendahuluan pada malam ini. 2-1 kedudukan berubah di Stadium Darul Aman. Dari Kepa Sherman, penyerang import yang dibawa masuk dari PKNS, memanfaatkan peluang untuk Kedah di hadapan kali ini. Segala-galanya sudah pun berubah di Stadium Darul Aman dalam 3 minit permainan. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu counter-attack yang begitu laju dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Kedah, dan satu hantaran through yang begitu baik dilakukan oleh Rizal Ghazali kepada Kepah, dan saya rasa Kepah begitu tenang menewaskan penjaga gol. Dan kita boleh lihat bagaimana Kipre Cici sudah pun cuba untuk mendapatkan bola itu, tetapi saya rasa satu tindakan yang begitu baik dilakukan oleh Kepah menewaskan penjaga gol muda pasukan Terengganu, Rahadi Azli. Dan ini adalah gol pertama Kepah untuk pada musim ini, dan ini adalah gol yang motivasi untuk beliau supaya beliau dapat menjadikan gol untuk separuh masa kedua dan juga separuh masa pertama ini. Jadi Kedah sekali lagi musuh Kipre, dia dijatuhkan oleh Arif Fazilah. Jadi kad kuning dilayangkan kepada Arif Fazilah selepas dia menjatuhkan Kipre. Kepa Sherman musim lalu menghasilkan 14 gol dalam kancah Liga Super 2019 bersama dengan PKNS. Jadi malam ini dia berjaya membuka akaun jaringannya pada perlawanan minggu yang kedua menentang Terengganu. Jadi kini sekali lagi Kedah berjaya mendapatkan sepakan percuma. Kipre dan Sherman menjadi ancaman yang cukup besar untuk Kedah pada musim ini. Dari Pandu Bhatia, Fapus sudah pun keluar dari permainan. Sepakan gol untuk Terengganu. Jadi ini mungkin anda dapat menyaksikan dengan lebih dekat bagaimana larian yang dilakukan oleh Sherman sebentar tadi untuk memastikan jaringan kedua Kedah. Ya, tetapi saya ingin kembali sedikit sebelum jaringan tersebut. Kemungkinan Faris Ramli akan menyesal beliau telah pergi ambil bola sebelum bola keluar apabila Rizal Ghazali membuat satu dummy dan bola tidak lagi keluar. Selepas itulah yang berlakunya jaringan tersebut. Mereka hilang bola di bahagian tengah. Pertahanan Terengganu tidak dilihat, tidak nampak mereka di manakah mereka. Apabila mereka hilang bola, mereka tidak masuk kembali ke dalam formasi dengan cepat. Di situlah masalahnya dijadikan. Dan Nasrullah juga perlu melihat kepada posisinya dengan reaksinya. Di situlah yang memulakan larian untuk Kepa Sherman. Arif Fazilah dilekan ke kuning sebentar bila ketika ini terus Kedah mengatur keras sekali lagi. Kali ini Kipre berpeluang untuk menghasilkan sesuatu berhadapan dengan Boubacar Diallo. Masih lagi Kipre mencari ruang hantaran jadi Sherman berjaya dipintas di situ oleh pertahanan Terengganu. Sepakan dari Rizal Ghazali agak liar menekan kaki kiri, sepakannya tidak tepat menuju ke gawang gol Terengganu.
Terengganu nampaknya perlu lebih berwaspada, tidak boleh melakukan kesilapan dari bawah, kerana mereka perlu menyedari Kipre dan Semen antara gandingan yang agak baik musim ini di bahagian serangan. Litak akan mencari Faris Ramli, namun jadi pintas oleh Rizal Ghazali. Ifat Akmal terbaik mencari Adin. Melakukan Adin dibiar sedikit, namun Kipre ketika ini baik untuk Adin Azman mencari ruang dari Adin Azman. Lalu awal mengambil sepakan dan lambungan yang dilakukannya melewati palang gol. Terlepas peluang Kedah untuk menambah jaringan. Ya, satu antara itu baik dilakukan oleh Kipre Cece kepada Hadin, tapi sayangnya saya rasa Hadin sedikit gopoh. Pada saya beliau boleh lagi membawa bola ke hadapan kerana beliau mempunyai masa untuk melakukan sepakan ataupun menjadi jaringan, dan ini adalah salah satu peluang yang begitu baik sekali untuk Hadin menjadikan gol, kerana seandainya gol itu dijaringkan mungkin jurang di antara pasukan Terengganu dan juga pasukan Kedah pada malam ini begitu jauh sekali, kerana mereka sudah pun melalui 3-1 seandainya bola itu dijaringkan oleh Hadin. Terlepas peluang Kedah untuk menambah jaringan. Ketika ini sekali lagi, ini peluang Adin. Sekali lagi, dia memiliki peluang yang cukup baik. Masih lagi Adin mencari ruang dari Adin. Kali ini sedikit saja tersasar. Peluang yang cukup baik, larian yang cukup baik dilakukan oleh Adin. Namun kali ini, sepakannya sedikit saja tersasar. Ya, di sini satu antara yang begitu baik dan juga larian yang begitu baik dilakukan oleh Hadin daripada belakang, dan beliau sekali cuba untuk menewaskan penjaga gol pasukan Terengganu, tapi sayangnya tendangan yang beliau lakukan itu tiada tidak tepat ke arah gol yang membolehkan pasukan Kedah menjadikan gol. Dan kalau kita lihat bagaimana Kipre sudah pun cuba untuk mendapatkan bola itu, tapi sayangnya bola itu terus ditendang terus ke arah Sampai itu gol. hampir-hampir jaringan sendiri dilakukan oleh pemain Kedah. Di sini kalau kita lihat satu counter attack yang dilakukan, dan mungkin ada sedikit salah faham di antara Rizal Ghazali dan juga Renan, dan saya rasa sedikit lagi seandainya tampanan daripada pertahanan pasukan Kedah tadi boleh melakukan gol sendiri untuk pasukan Terengganu. Jadi sepakan penjuru yang kedua dimiliki oleh Terengganu ketika ini diambil oleh Litak. 5 pemain Terengganu menanti dalam kawasan penalti. Faris Ramli ke belakang, namun tandukannya tidak tepat, tidak berjaya untuk mengulanginya seperti dilakukannya dalam jaringan pertama untuk Terengganu di awal-awal permainan. Siang cukup mendebarkan di 28 minit yang pertama di Stadium Darul Aman, dengan Kedah yang ketinggalan pada minit kedua berjaya untuk mendahului ketika ini selepas menjaringkan gol penyamaan menerusi dengan Kepa Syamai minit ke-21, dan sebelum itu Renan Alves pada minit ke-19. Program cuba untuk Kedah. Litak terlalu jauh untuk Faris Ramli, namun bijak Renan Alves untuk memperdaya Faris. Terus mencari Adin, dicabar oleh Hafizal. Dalam permainan kini Sanjar untuk Terengganu mula mengatur gerak semula. Litak terpaksa turun sedikit ke bawah. Untuk Faris Ramli dan Faiz Nasir juga sudah ke tengah sedikit. Pemilih Silva. Jadi untuk aksi di 30 minit yang pertama ini, kita dapat saksikan Terengganu ketika ini perlu menambah ataupun menggandakan usaha untuk mencari gol penyamaan pula. Jadi ni 30 minit yang pertama, apa yang dapat anda saksikan dari bawah ni? Sebentar lagi. Okey, sampai itu kita saksikan dulu serangan dari Terengganu. Mesti Litak dalam kawasan penalti mencari ruang. Litak untuk Dominic Da Silva, namun berjaya disentuh terlebih awal oleh Rizal Ghazali untuk sepakan penjuru bagi Terengganu. Ya, di sini bagi saya satu umpanan yang begitu baik dilakukan oleh Litak, tetapi sayangnya ada sedikit tandukan yang dilakukan oleh Rizal Ghazali membolehkan pasukan Terengganu dapatkan sepakan penjuru.
Pakat penjuru yang ketiga dimiliki oleh Terengganu. Litak sekali lagi akan mengambil sepekan ini. 5 pemain Terengganu menanti dalam kawasan penalti. Sekali lagi dia pos Hafizal. Peluang kali ini untuk Sanjar. Namun ditampan oleh pertahanan Kedah. Selagi dalam permainan. Nasir. Santaran dari Hafizal. Mudah untuk Ifwan. Ifwan terus mencari Kipre. Syafiq, saya kembali kepada persoalan anda di mana saya lihat 30 minit yang pertama kita telah lihat penguasaan oleh Terengganu dan juga mereka mendapatkan gol. Tetapi selepas mereka menjaringkan gol, mereka telah perlahan. Mereka tidak memberi tekanan kepada Kedah di mana Kedah makin berkeyakinan. Mereka mengambil kesempatan di atas kesilapan pertahanan Terengganu dan mereka akan menyesal kerana bukan mudah untuk datang ke sini dan menjaringkan gol pertama. Jadi kita harapkan Terengganu akan bangkit untuk mencari gol penyamaan di separuh masa pertama ini. Kini Sanjar Syamedov. Terengganu sekali lagi mengasak. Litak muka untuk Hafiza di ujung sana. Cuba dihalang oleh Azmar Yusof. Antara menjadi lakukan. Dominic da Silva, peluang untuk Dominic dan Faris Ramli. Satu aksi yang cukup baik dilakukan. Adakah Ifwan berjaya menepis bola itu, namun pengadil tidak memberikan sepakan penjuru. Di sini satu antara yang begitu baik, tetapi mungkin clearance tidak baik dan saya rasa Dominic berjaya untuk melakukan rebatan, tetapi sayangnya ada halangan dilakukan oleh Renan dan bola itu datang kepada Faiz Ramli dan saya rasa satu rembatan yang begitu baik, tetapi sayangnya bola itu sedikit sahaja melewati palang gol. Tadi terlepas peluang Terengganu untuk menyamakan kedudukan di minit yang ke-33. Faiz Ramli, pemain import dari Singapura ini, terlepas untuk memastikan jaringan. Musim lalu dia menjaringkan 16 gol bersama Hougang United di Liga Singapura. Diharapkan mampu terus menambah, memberikan kekuatan di bahagian serangan Terengganu pada musim ini. Penyokong-penyokong yang hadir ke Stadium Darul Aman untuk memberikan sokongan kepada pasukan Kedah. Ini perlawanan pertama mereka di gelanggang sendiri musim ini. Syam turun ke bawah seketika untuk gantikan Rinan yang mendapatkan kecederaan rawatan di luar dan sudah pun masuk semula. Ismail baik dari Azmar Yusof, ini dia mencari rakan. Atau Daniel musim ini 2 kali berturut-turut kita saksikan dia berada dalam kesebelasan utama Kedah. Main yang berusia 22 tahun. Rizal Ghazali untuk Badru Bakhtiar. Peluang untuk Kedah dari Badru Bakhtiar. Makanya terbias sedikit Nasrullah Hanif. Berjaya ditangkap kemas oleh Rahadi Azli, penjaga gol Terengganu. Kini serangan balas dilakukan oleh Terengganu. Litak dan Sanjar Shakhmedov, main import dari Uzbekistan, berusia 30 tahun. 8 gol dari Shakhmedov musim lalu untuk Terengganu dalam Liga Super 2019. Nasir untuk Litak tidak berjaya kali ini. Kini Badru melakukan tolakan untuk Kepan Syaman. Jaya dipintas oleh Babacar Diallo. Dia Babacar Diallo juga dari Senegal, berusia 31 tahun. Yusof ke dalam untuk Badru Bakhtiar, sudah pun beraksi di sebelah kiri. Syaman
Amirul Hisham pada Fazlul Daniel jaring gol kemenangan Kedah di final PLFA musim lalu. Azrul untuk Hadid, namun tidak berjaya melepasi kawalan Arif Fazilah, rakan sepasukannya di Felda musim lalu. Sambil itu ada terpecahan dilakukan oleh Rahadiah Azli. Bagaimana keputusan pengadil? Kad kuning dilayangkan kepada penjaga gol muda Terengganu ini. Dia tiada pilihan lain sebenarnya kerana tolakan dari Arif terlalu perlahan. Ya, di sini kalau kita lihat satu pressing yang begitu baik dilakukan oleh Kipre ya. Beliau menyedari pemain pasukan Terengganu cuba untuk membuat back pass, dan di situ kita lihat bagaimana penjaga gol pasukan Terengganu Rahadiah Azli cuba untuk membuat clearance, tapi sayangnya beliau sedikit lewat untuk membuat satu terengan clearance itu tadi. Jadi Anis, sekali lagi Anis sepakat percuma dimiliki oleh Kedah. Saya rasa Terengganu bernasib baik ia bukan diberikan penalti ya, kerana memang saya rasa memang dekat sangat dengan line, di antara line dan juga dalam kotak penalti. Dari Hadid rendah terkena tangan, tidak kata pengadil. Jaya ditahan di situ oleh Fazlul Daniel, dan Hadid dipersalahkan kali ini. Anjar Sakmedov. Ini Litak, antaran baik mencari Dominic Da Silva, namun Rinan yang lebih awal melakukan dadaan. Ada tolakan dilakukan oleh Dominic Da Silva ke atas Rinan Alves. Insiden yang berlaku di antara Rinan Alves dan juga Dominic Da Silva. Badu Bakhtiar, Syakir, Ramzah, 4 gol musim lalu bersama dengan Kedah dalam kancah Liga Super. Syakir jauh mencari Kipre, keadaan yang baik dari Kipre, masih lagi Kipre namun dia dipersalahkan, mungkin bola terkena tangan. Hanif untuk Faris Ramli, Arif Fazilah sedikit kokoh kawalannya menjadi pintas oleh Rizal Ghazali. Badu Bakhtiar, Yadin cari rakan. Fazlul Daniel membantu, namun tampanan dari Fazlul Daniel tidak kemas. Sanjar untuk Terengganu melakukan serangan balas. Faiz Nasir, Litak terus mencari Faris Ramli, namun Rizal Ghazali sekali lagi berjaya melakukan pintasan. Sekali Litak untuk Faiz Nasir, belakang kepada Sanjar jadi dibaca dengan baik. Kini ke Pasherman, namun dia dijatuhkan oleh Nasir. Percuma untuk Kedah. Kalau kita lihat bagaimana Nasir baru cuba untuk memberi asakan kepada Kepas Seremban itu tadi, dan saya rasa seandainya tidak dikawal dengan betul baik, mungkin 1 lawan 1 di antara Kepas dan juga Nasrullah Hanif tadi. Kerana menuju ke 5 minit terakhir di separuh masa yang pertama. Bukan masa lagi Kedah 2, Terengganu 1. Litak untuk Sakmedov, namun dia dikasari oleh Adin. Fazilah untuk Terengganu. Nasrul Hanif,
Shakmedov. Balik kepada Faiz Nasir. Terengganu mencari rentak ketika ini, namun tolakan dari Nasrullah Hanif jaya dipintas. Sanjar. Lagi Sanjar buka kepada Litak. Ini Hafizal. Hantaran dari Hafizal cari Faiz Ramli, terlalu kuat, namun Arif berada di situ untuk melakukan hantaran. Faiz Nasir, ruang untuk Faiz Ramli, cari ruang ketika ini dari Faiz Nasir. Sepakannya tersasar di sebelah kiri gawang gol Kedah. Ini peluang terbaik sebenarnya. Ya, satu hantaran pendek yang begitu baik dilakukan antara Faiz Nasir dan juga Faiz Ramli, dan sayangnya tendangan yang dilakukan oleh Faiz Nasir tidaklah begitu tepat dan sedikit tersasar di sebelah kiri pintu gol pasukan Kedah. Seandainya beliau berjaya menjadikan gol ini adalah gol pertama untuk diri beliau, tetapi mungkin teknik yang beliau lakukan itu tadi tidaklah begitu baik. Selamat gawang gol Kedah selepas sepakan dari Faiz Nasir sebentar tadi tersasar. Terengganu tidak berputus asa untuk terus melakukan serangan, cari gol penyamaan di separuh masa yang pertama. Fazul Daniel membuka kepada Rizal Ghazali. Kipas Syaman dan Cici Kipre sudah pun naik ke atas. Kipre, peluang untuk Kipre kali ini. Namun tampanannya sedikit tersasar. Ya, satu hantaran itu baik dilakukan oleh Rizal Ghazali kepada Kipre Cece, dan saya rasa satu kredit perlu diberikan oleh penjaga gol. Sambil itu Faris Ramli, pandannya sedikit kuat. Lontaran ke dalam untuk Terengganu. Selagi Litak pada Sanjar Shakmedov, tolakan kepada Hafizal. Terus melakukan hantaran rendah mencari Dominik. Kawal dengan baik oleh pertahanan Kedah, Azmar Yusof. Cari rakan, hantaran mencari Kipre. Cuba dicabar di situ oleh Boubacar Diallo. Arif Fazilah. Litak. Nasir kepada Faris Ramli. Cuba mengatasi Rizal, tidak berjaya. Masih tolak ke belakang. Kini Litak. Lambungan mencari Faiz Nasir. Peluang Domina Silva. Sedikit kelang kabut barisan pertahanan Kedah sebentar tadi. Lontaran ke dalam untuk Terengganu. Lagi lontaran ke dalam untuk Terengganu. Tidak. Lontaran ke dalam diberikan kepada Kedah. Dari kipas Syaman, namun terlalu kuat. Sanjar Shakmedov cari rakan. Pemain Terengganu, Domina Silva bebas ketika ini pada Faiz Nasir. Bantu oleh Litak untuk Sanjar. Ini Litak terus melakukan hantaran mencari Domina Silva. Dipintas kini hantaran dari Syakir. Saya dirampas oleh Litak. Kedah bertahan di penghujung separuh masa pertama ini. Kini Litak terus melakukan gerakan. 2 minit masa tambahan diberikan oleh Brigadier untuk aksi di separuh masa pertama dengan Kedah masih lagi mendali 2-1. Terengganu rancang mengasak ketika ini. Faiz Nasir pada Litak, tolakan tersanjang cari Faris Ramli ketika ini. Ruang untuk Faris Ramli. 3 pemain mengasah Faris Ramli. Clearance terus dilakukan oleh Rinan Alves.
Nasir untuk Arif. Akan percuma untuk Terengganu. Litak dari rakan Faris Ramli di situ. Selagi Faris untuk Dominic Da Silva. Cari ruang Dominic Da Silva. Tinggi sepakannya dalam misi untuk cari gol penyamaan buat Terengganu di separuh masa yang pertama ini. Baktia. Lagi Badrul. Lambungan peluang untuk Kepa Syaban. Namun sedikit liar awalannya. Dan itu dia tamat separuh masa yang pertama. Dengan ini dah aksi sedutan di separuh masa pertama. Jaringan pertama buat Terengganu di minit kedua menerusi Dominic Da Silva. Punca dari sepakan penjuru yang diambil oleh Litak. Dan kemudian gol penyamaan dari Renan Alves pada minit ke-19 selepas berjaya menyambut tangkapan muntah daripada penjaga gol Terengganu. Dan akhirnya Kedah berjaya mendapatkan gol pendahuluan pada minit ke-21 melalui kipas Sherman yang berjaya melepasi perangkap offside dan menewaskan Rahadi Azli untuk Kedah 2-1 mendahului di separuh masa yang pertama. Nah, itu dia 2-1 untuk. Sudah pun dimulakan aksi separuh masa yang kedua perlawanan CIMB Liga Super Malaysia 2020. Aksi minggu yang kedua di antara Kedah menentang Terengganu. Secara langsung kami bawakan dari Stadium Darul Aman di saluran RTM TV1, RTM Sport HD dan juga Unify Sport 4. Jadi 2-1 kedudukan di separuh masa pertama dengan Kedah mendahului Terengganu hasil jaringan Rina Alves minit ke-19 dan juga kipas Sherman minit ke-21, manakala jaringan tunggal Terengganu diperolehi pada minit kedua menerusi Dominic Da Silva. Jadi dengan kedudukan ketiga ini diharapkan aksi lebih baik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Ini Kedah yang lebih awal melakukan serangan, namun tolakan dari Amri Syab tidak dapat dibaca dengan baik oleh Hadin. Terus dirampas oleh pemain Terengganu. Di bahagian tengah Terengganu, Litak, Sanjay Syakmedoh dan juga Nasir Basharuddin membentuk 3 gandingan di bahagian midfield sampai 3 gandingan di bahagian serangan. Dominic Da Silva, Faiz Nasir dan juga Faris Ramli. Pada malam ini kita masih lagi ditemani oleh bekas pemimpin kebangsaan saudara Rudy Ramli dan juga saudara Sairani yang nanti yang berada di tepi padang untuk menyaksikan dengan lebih dekat apa yang berlaku di dalam padang. Ya, di sini kita melihat satu terjahan yang kurang baik dilakukan oleh Renan ke atas Sanjar. Kita melihat mungkin sedikit kaki yang terlalu tinggi dilakukan oleh Renan ke atas Sanjar. Jadi itu dia kita saksikan dengan Sanjar masih lagi dirawat ketika ini. Nampaknya kecederaan yang tidaklah begitu serius dialami oleh Sanjar Syakmedov, pemain import dari Uzbekistan, usia 30 tahun. Kipas Sherman 14 gol musim lalu bersama PKNS. Fato Daniel, antara pemain yang pernah beraksi bersama Friend United satu ketika dahulu. Pitasan baik dari Faiz Nasir pula untuk Terengganu. Sanjar mencari ruang, masih lagi Sanjar untuk Faiz Nasir. Kini Sanjar jaya ditampan dengan baik oleh Rinan, namun Terengganu masih lagi mengawal permainan. Faiz Nasir untuk Sanjay Syakmedov. Tolakanya terlalu lemah untuk Hafizal.
Nasir akan untuk Litak. Nasir Basharuddin untuk Sanjar pada Faris Ramli, menantikan Arif yang naik ke atas. Antaran dari Arif untuk Dominic, jadi pintas, dan Faiz Nasir sepakannya lemah, berjaya ditampan oleh Azmir Yusof. Di antara serangan yang dilakukan oleh Terengganu di awal-awal separuh masa yang kedua ini. Nasrullah Hanif hampir antara tolakannya dipatahkan oleh pemain Terengganu. Faiz Nasir, back heel tidak menjadi, terus dirampas oleh Kipre. Atas diambil Sanjar, antaran mencari Faiz Ramli, sedikit kuat. Ada sentuhan dari Izal Ghazali dan sepakan percuma untuk Terengganu. Ya, di sini kita lihat bagaimana rempuhan yang kurang cermat dilakukan oleh Rizal Ghazali. Seandainya, kerana kita tahu tidaklah begitu bahaya untuk dilakukan oleh Faris Ramli, ya, kerana beliau tidaklah cuba menghadap ke arah pintu gol pasukan Kedah. Seandainya beliau tidaklah, orang kata Rizal Ghazali tidaklah untuk kata memberi tekanan seperti itu, mungkin tidak ada sepakan percuma dilakukan oleh pasukan Terengganu. Ini peluang untuk Terengganu menyamakan kedudukan di separuh masa yang kedua. Litak akan mengambil sepakan ini. 6 pemain Terengganu dalam kawasan penalti Kedah, termasuk Babakar Diallo dan juga Nasrullah Hanif juga sudah naik ke atas. Pertahanan Kedah perlu lebih berwaspada dengan sepakan percuma ini. Ada insiden tolak menolak pelaku di antara Dominic da Silva dan juga Kipa Sherman, seorang dari Liberia, seorang dari Senegal. Sepakan dari Litak terus, namun menjadi tampan di situ oleh Syakir Hamzah untuk sepakan penjuru yang pertama buat Terengganu di separuh masa yang kedua ini. Dari Litak dikeluarkan oleh Rinan Alves, terus melakukan balingan namun dipintas dengan baik. Sepakan terus, kali ini agak lihat dari Hafizal Muhammad. Hafiz Zain tidak gembira dengan kedudukan ini. Nampaknya dia memanggil pemain simpanannya untuk mungkin ada pertengkaran ni di bangku Terengganu ni. Setakat ini saya telah lihat asisten memberikan sesuatu kepada pengadil. Saya rasa memang mereka akan membuat pertukaran. Savindran dilihat untuk bersedia. Kemungkinan dia Nafuzi melihat sesuatu yang berlainan di separuh masa yang kedua ini. Adakah ia kemungkinan kecederaan kepada seorang pemain? Kita tunggu dan lihat. Jadi nampaknya di Savindran sedang bersiap sedia untuk dibawa masuk oleh Terengganu. Mungkin ada pertukaran yang akan dilakukan. Kipas Sherman. Baik, tolakan untuk Adin. Masih lagi Adin mencari ruang. Sepakan dari Adin. Ini berjaya diselamatkan oleh Rahadi Azli, menjaga gol Terengganu. Nasir. Jika kita lihat dari separuh masa yang kedua ini, Terengganu bermula sama seperti di separuh masa yang pertama. Mereka inginkan gol awal, mereka menguji pertahanan
Kedah. Tetapi setakat ini Kedah nampak seperti mereka telah belajar daripada apa yang berlaku di separuh masa yang pertama. Mereka lebih kompak, mereka lebih berdisiplin. Dan untuk Terengganu, ya memang satu reaksi yang positif daripada mereka di separuh masa yang kedua ini. Terengganu tidak boleh mensisihkan peluang yang dimiliki untuk mereka mendapatkan gol penyamaan. Tidak offside. Baik kali ini Dominic Da Silva. Peluang untuk Dominic Da Silva adalah kawasan penalti Kedah. Namun 3 pertahanan Kedah menyekat larian yang cuba dilakukan oleh Da Silva. Faiz Nasir untuk Litak. Namun keluar. Jadi pertukaran pertama mungkin dilakukan oleh Terengganu. Jadi Faiz Nasir dikeluarkan untuk digantikan dengan Di Savindran. Savindran masuk menggantikan Faiz Nasir. Untuk memberikan kekuatan di bahagian serangan Terengganu ketika sentuhan pertama dari Savindran. Tolakan kepada Litak. Peluang untuk Litak dipintas oleh Rinan Alves. Serangan ke dalam untuk Terengganu. Jadi Rudi, bagaimana dengan kemasukan Savindran ini? Mungkinkah anda menjangkikan Terengganu akan bermain dari sebelah kanan dengan lebih kerap? Ya, sudah semestinya, kerana kalau kita lihat bagaimana pemain pasukan Terengganu, mereka gemar melakukan passing lane dan mungkin dengan kemasukan Di Savindran ini dapat menguatkan di sebelah kanan pasukan Terengganu untuk mereka lebih banyak mengumpan kepada Dominic, khususnya untuk lebih banyak mereka memberikan tekanan di sebelah kiri pasukan Kedah. Di sini kalau kita lihat bagaimana rempuhan yang dilakukan oleh Kepas Semata tadi, dan pengadil memberikan sepakan percuma kepada pasukan Terengganu. Sepakan percuma untuk Terengganu. Litak akan mengambil sepakan ini sekali lagi. Nasrullah Hanif dan juga Babakar Diallo naik ke atas. Dari Litak, sepakan terus sedikit tersasar dari gawang gol Kedah. Ya, di sini kalau kita lihat satu rimatan yang begitu baik dilakukan oleh Litak, tetapi sayangnya sedikit saja melepasi pintu gol pasukan Kedah. Dan kalau kita lihat satu teknik yang begitu baik, tetapi mungkin kekuatan itulah tidak dapat memberikan gol kedua untuk pasukan Terengganu. Dari Fuad, cari Sherman. Lagi Fuad antara jauh, kali ini mencari Kipre. Cabar oleh Nasrullah Hanif dan berjaya melakukan tolakan. Hadin ketika ini dalam kawasan penalti Terengganu. Masih lagi Hadin mencari ruang untuk melakukan tolakan pada Fazul Daniel. Patrol untuk Rizal Ghazali dipintas yang baik oleh Faris Ramli untuk sepakan penjuru buat Kedah. Terengganu perlu bertahan dengan lebih baik. Mereka tidak boleh dibolosi lagi. Ianya pasti sukar untuk mereka mengejar kedudukan. Sepakan penjuru dari Badu Bakhtiar dikeluarkan oleh Litak. Patrol untuk Rizal pada Hadin, cari Fatul Daniel. Antara Daniel cari Sanjar Shakmedov, tolakan untuk Savindran. Namun Azmer lebih awal.
yang baik dari Kepa Sherman. Masih lagi Kepa Sherman. Melintang berjaya melakukan pintasan. Daniel baik untuk melakukan pintasan. Masih lagi Fazrul Daniel untuk Hadi Nazman. Adu Bakhtiar. Bahkan untuk Kipre dari Hadin. Tidak. Hampir-hampir kesilapan dilakukan oleh Radia Azli. Langkah dari Hadi Nazman sebentar tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana satu lorongan yang begitu baik dilakukan oleh Hadi, tetapi sayangnya kita melihat penjaga gol muda pasukan Terengganu ini, Hadi Azli, tidak berjaya menangkap bola itu dengan kemas dan memberikan sepakan penjuru untuk pasukan Kedah. Penjuru untuk Kedah dari Adu Bakhtiar. Azudena terlepas. Dan Azman Yusof sepakannya agak liar. Jadi Adni mungkin boleh beri sedikit ulasan tentang apa yang berlaku di atas Radia Azli sebentar tadi. Ya, ini kadang-kadang berlaku kepada penjaga gol. Bola yang mudah adalah bila mereka kehilangan fokus sedikit. Tetapi tak boleh salahkan dia sepenuhnya. Saya telah melihat bola itu telah melantun sedikit daripada rumput sebelum bola ke tangannya. Tetapi itu adalah masalahnya di situ. Mengapa beliau tidak menangkap dengan kemas? Jadi itu dia. Bagi penjaga gol muda Terengganu ini, itu pengalaman yang baik sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ya, dan ingin komen sedikit tadi sebelum Azmi Yusof membuat percubaan jarak jauh tadi, sebelum tu ada daripada Terengganu Hafizah Muhammad. Saya tidak lihat di manakah manfaatnya mereka mengambil percubaan daripada jarak seperti itu. Sebentar tadi Kedah mempunyai 4-5 pemain dalam kotak penalti. Azmi ambil keputusan untuk membuat perembatan. Di manakah manfaatnya? Saya tidak memahami kenapa ramai pemain yang masih buat seperti ini. Jadi mungkin mereka perlukan sedikit ketenangan sepanjang ini untuk merencana serangan. Tidak boleh terburu-buru dalam melakukan ataupun mengambil keputusan dalam melakukan sepakan. Sampai itu Terengganu, Nasir ada yang baik, tolakannya tidak baik kepada Sanjar, dipintas oleh Syakir. Tolakan baik Syakir untuk Caca Kipre, peluang untuk Kipre, kali ini Kipre, ada Kipre yang berjaya untuk membuka akaun jaringannya musim ini. Selepas Jamal membuka jaringan, kini giliran Caca Kipre untuk membuka akaun jaringannya musim ini untuk mendahului Terengganu 3-1, tapi dia tidak mahu meraihkan jaringannya kerana dia menghormati Terengganu sebagai bekas majikannya untuk 2 tahun yang terdahulu. 3-1 kedudukan ketika ini. Kedua-dua pemain import Kedah meledak malam ini. Ya, di sini satu hantaran ataupun umpan yang begitu baik dilakukan oleh Hadi Azman kepada Kipre Cece, dan saya rasa pertahanan pasukan Terengganu perlu dipersalahkan kerana sudah 2 atau 3 kali mereka cuba untuk membuat offside track membolehkan pasukan Kedah menjadikan gol, dan saya rasa satu ketenangan yang patut dipuji oleh pemain ini. Beliau begitu tenang untuk menewaskan Radia Azli, dan ini adalah gol pertama beliau pada musim ini, dan saya rasa sudah semestinya jaringan ini perlu lebih baik lagi kerana kita tahu pemain ini boleh melakukan jaringan demi jaringan. Jadi kedudukan sekali lagi berubah. Sambil itu kad kuning dilayangkan kepada pertahanan Kedah. Mungkin Rizal Ghazali dilayangkan kad kuning kerana mengasari. Dengan Terengganu melakukan pertukaran yang kedua. Jadi Nasir dikeluarkan dan digantikan dengan Azalinullah.
pertukaran dilakukan oleh Terengganu ketika ini. Kini giliran Azali dibawa masuk untuk menggantikan Nasir Basharudin untuk mengemaskan bahagian tengah. Dengan Terengganu memiliki sepakan percuma ketika ini. Sepakan percuma dari Litak. 4 pemain Kedah melakukan benteng ketika ini. Rendah peluang, cabaran terlepas, Dominic Silva akhirnya berjaya untuk masukkan jaringan yang kedua untuk Terengganu. Dominic Da Silva sekali lagi dalam keadaan yang tidak disedari, dia berjaya untuk masukkan jaringan untuk Terengganu. Dua jaringannya boleh dikatakan dalam situasi yang hampir sama. Tidak dikawal oleh mana-mana pemain pertahanan Kedah, dan dia mengambil kesempatan itu untuk memastikan jaringan kedua pribadinya musim ini dan juga jaringan kedua untuk Terengganu pada malam ini. Ya, kalau kita lihat di sini satu set pieces yang begitu baik dilakukan oleh pasukan Terengganu dan juga kerana kita lihat bagaimana sepakan yang dilakukan oleh pemain Terengganu tadi sedikit tersasar, tetapi sayangnya bola itu datang kepada Dominic dan Dominic terus tidak membuang masa untuk menahan bola terlebih dahulu dan terus melakukan satu sepakan, tetapi sayangnya Ifat sudah pun menangkap bola itu, tapi sayangnya bola itu terlepas daripada tangkapan beliau dan gol kedua dijadikan oleh pasukan Terengganu menerusi Dominic Da Silva. Jadi boleh dikatakan dua jaringan Terengganu ini dihasilkan daripada set piece, dan manakala dua jaringan dari Kedah dihasilkan dari yang pantas daripada dua penyerang import mereka, Kipre dan juga Kepa Sherman. Jadi Ani, mungkin anda mahu mengatakan sesuatu tentang Dominic Silva. Sebelum itu Ani, nampaknya kita saksikan terlebih dahulu Kedah melakukan serangan balas pantas ini. Fazul Daniel cari ruang, sepakan dari Fazul Daniel tinggi. Ya, sekarang saya ada masa sedikit. Satu perlawanan yang agak laju daripada kedua-dua pasukan. Saya ingin kepada gol pertama di separuh masa yang kedua ini daripada Pak Sherman. Saya tunggu lagi. Sambil itu kita saksikan Kipre kepada Badu Bakhtiar. Sepakan dari Badu Bakhtiar ditampan oleh Babakar Diallo. Kini mungkin serangan balas yang cuba dilakukan oleh Terengganu. Mencari Faris Ramli, masih lagi Faris Ramli, namun dia dipintas oleh Rizal Ghazali. Sukar untuk saya mendapatkan reaksi dari Adni pada perlawanan kali ini kerana kedua-dua pasukan saling melakukan serangan balas. Ini Savindran pula untuk Sanjar Shakmedov. Dominic sudah pun memulakan larian sebentar tadi. Azali, pemain yang baru dibawa masuk. Litak untuk Sarvindran. Baik, kembali kepada Litak. Faris menanti, begitu juga dengan Dominic Silva. Peluang namun terlalu jauh dari kedudukan rakan-rakan sepakan dari Litak. Jadi Ani, mungkin anda mahu meneruskan ulasan anda sebentar tadi. Silakan Ani. Ya, saya cuba kalau tak ada attack. Kepada gol yang ketiga untuk Kedah. Sekali lagi, masalahnya adalah berada di bahagian tengah pertahanan Terengganu, di mana Nasrullah terutamanya kita telah lihat sudah dua jaringan melalui posisi beliau, dan ini adalah gol untuk Terengganu. Satu set piece play yang baik, kemungkinan kontak yang ada pada Sanjar Shakmedov tidak begitu baik, tetapi nasibnya adalah bola itu terus kepada Dominic Da Silva. Itu yang memberikan mereka peluang. Dan sekarang ini Savindran dengan percubaan pertamanya pada malam ini ditangkap kemas oleh Fuad Akmal. Jadi Terengganu tidak berputus asa. Kita dapat saksikan selepas jaringan ketiga diperoleh oleh Kedah, tidaklah kita saksikan Terengganu pemainnya boleh katakan down. Tidak, sebaliknya yang berlaku. Mereka terus berusaha merencana, menggandakan asakan untuk mencari gol demi gol, dan ketika ini mereka terus berusaha untuk mencari gol penyamaan pula. Savindran kepada Azali, namun tamparan dari Azali dipintas oleh Amirul Hisham. Kembali Savindran
terus melakukan hantaran, namun terus kepada Renan Alves. Kini Kipre mencari kepastian hantaran yang baik dari Kipre, luang dan pengada tidak memberhentikan perlawanan. Perlawanan diteruskan. Ini cukup sukar untuk saya perkatakan. Mungkin Dani dan Rudy yang lebih sesuai untuk memperkatakan apakah yang berlaku. Kalau kita lihat ini satu antara yang begitu baik, tapi mungkin ada tolakan yang dilakukan oleh Babaka Diallo ke atas kepasan, tetapi saya rasa pengadil tidak memberikan sepakan penalti kepada pemain ini. Peluang kali ini jelas ada tarikan ke atas Kipre. Bagaimana keputusan pengadil? Kad kuning dilayangkan. Kad kuning untuk Babaka Diallo. Kali ini pengadil tidak melepaskan Diallo. Dia dilayangkan kad kuning dan mengadakan sepakan percuma yang begitu hampir dengan kawasan penalti Terengganu. Ini peluang Kedah untuk memastikan jaringan kedudukan yang cukup baik. Kita lihat di sini satu dummy yang begitu baik dilakukan oleh Kipre Cece, dan selepas itu bagaimana kepasan cuba untuk bermain semula kepada Kipre Cece, dan kita melihat bagaimana Babaka Diallo cuba menarik Kipre Cece. Seandainya beliau tidak dapat menarik pemain ini, sudah pastinya sekali lagi Kipre Cece dapat menjadikan gol, dan saya rasa mungkin tindakan yang dilakukan oleh pengadil tadi tidaklah memberikan layanan kad merah seandainya, kerana kita tahu Kipre Cece sudah pun di dalam keadaan untuk menjadikan gol, dan saya rasa Babaka Diallo bernasib baik bila tidak dilayangkan kad merah pada malam ini. Ini kedudukan yang cukup sukar saya katakan buat Terengganu. Mereka dalam mood yang baik untuk mencari gol penyamaan, namun ketika ini mereka melakukan kesilapan di bahagian pertahanan, dan ketika ini perlu bersiap sedia dengan sepakan percuma yang diperoleh oleh Kedah. 6 pemain Terengganu membuat benteng, namun ketika ini Bahadur Bakhtiar yang bersiap sedia untuk mengambil sepakan. Peluang yang terbaik di sinilah Radi Azli akan diuji dengan sebaiknya dari Renan Alves. Kali ini berjaya ditangkap kemas oleh Radi Azli. Dia tidak melakukan kesilapan seperti jaringan pertama Kedah dia separuh masa yang pertama. Kini terus Terengganu melakukan serangan balas. Tidak offside, baik tolakan itu kepada Faris Ramli. Sanjar untuk Litak, Sarvin dan juga Hafiza sudah pun menanti di sebelah kanan. Balik untuk Litak, cari ruang. Sepakan dari Litak. Sedikit tinggi melewati palang gol Kedah. Satu sepakan cukup baik dari Litak, Rudy. Satu permainan yang 1-2 begitu baik sekali dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Terengganu, dan sayangnya rembatan yang begitu baik, teknik yang begitu baik dilakukan oleh Litak, tetapi sayangnya bola itu melewati palang gol pasukan Kedah. Minit ke-71 permainan ketika ini. Apa yang kita saksikan adalah serangan bertali arus dari kedua-dua pasukan. Kini Kedah bersih Faris Ramli. Peluang, namun berjaya disekat oleh Syakir. Namun sepakan penjuru berjaya diperoleh oleh Terengganu. Kanan Kedah perlu lebih berwaspada, tidak boleh melakukan sebarang kesilapan juga kali ini. Sepakan penjuru dari Litak. Cari Nasrullah Hanif. Sabindra, tampanannya berjaya dirampas oleh Cece Kipre. Baik dari Kipre, Fazrul Daniel sudah naik ke atas. Baik larian dari Cece Kipre. Cuba dikejar oleh Sabindra. Masih lagi Kipre. 1-1 Kipre. Peluang keemasan yang dipersia-siakan oleh Cece Kipre. Dengan kedudukan Fazrul Daniel yang sudah pun bersedia untuk menampan tolakannya. Namun dia memilih untuk melakukan sepakan. Rudy. Ya, di sini kalau kita lihat satu larian yang begitu baik dilakukan oleh Kipre Cece, tetapi sayangnya tolakan yang beliau lakukan itu tidaklah boleh menjadikan beliau menjadikan gol, dan saya rasa seandainya beliau mengumpan bola itu kepada Fazrul Daniel itu tadi, mungkin pemain ini dengan mudah untuk melakukan satu tapping menewaskan penjaga gol pasukan Terengganu. Ada Terengganu pula asakan mereka.
tidak berhasil dan berjaya mendapatkan sepakan penjuru sahaja. Ya, di sini kita lihat bagaimana saya rasa Faris Ramli dia mendakwa ditarik oleh Renan Alves dan cuba mendapatkan sepakan penalti, tapi saya mengadil tidak melihat insiden yang dilakukan oleh Renan Alves tadi. Ani, saya mau mendengar penjelasan anda tentang Kipre, namun selepas sepakan penjuru ini, Ani, kerana kita pasti menantikan aksi daripada sepakan penjuru ini. Litak mampukah Terengganu memastikan sesuatu mencari Fapo. Dominic Silva tidak berjaya. Sanjar sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol Kedah kali ini dari Sanjar Shakmedov. Satu tendangan Papos dan kita boleh lihat bagaimana Ifah sudah pun menumbuk, tetapi sayangnya volley yang dilakukan oleh Sanjar itu tadi sedikit sahaja tersasar di sebelah kanan pintu gol pasukan Kedah. Jadi Ani, mungkin anda ada ulasan tentang dua serangan yang baru berlaku sebentar tadi, Ani. Ya, satu perlawanan yang sangat menakjubkan setakat ini. Di separuh masa yang kedua sangat berbeza daripada apa yang kita lihat di separuh masa yang pertama. Kedah mahukan kemenangan, Terengganu mahukan kemenangan. Kedua-dua penjaga gol juga sedang diberi tugas yang besar untuk menahan daripada kekalahan. Setakat ini 3-2 terlihat Kedah. Sebentar tadi ada satu save yang baik daripada rembatan Renan Alves, di mana Rahadi Azli yang menjadi penghalang. Sambil itu berlaku pelanggaran di antara Babakar Diallo dan juga Rahadi Azli, penjaga gol Terengganu. Ya, di sini kita lihat bagaimana pelanggaran yang di antara kedua pemain pasukan Terengganu, di antara Babakar dan juga Rahadi Azli, dan saya rasa mungkin seandainya Rahadi Azli cuba untuk bersuara ataupun mengatakan penjaga gol mendapatkan bola itu, tetapi saya rasa Babakar sudah pun cuba untuk melompat dan hasilnya kedua-dua pemain ini bertembung. Saya rasa mungkin ada pertukaran yang akan dilakukan oleh pasukan Terengganu kerana Rahadi Azli tidak dapat meneruskan perlawanan. Bagi saya ia adalah kesilapan daripada Rahadi Azli. Dia muda lagi, beliau akan belajar. Ini adalah satu sesi pelajaran untuk beliau. Sepatutnya apabila anda mengetahui Babakar ada di situ, beliau akan mendapatkan bola, anda perlu hanya menunggu dalam gawang anda. Tetapi di sini beliau mengambil keputusan untuk keluar, di mana inilah yang menyebabkan pelanggaran seperti ini, di mana saya rasa beliau perlu lebih bersuara seperti Rudy berkata. Tetapi ya, bagi saya keputusan untuk stay dalam gawangnya, untuk tidak bergerak daripada gawangnya adalah satu keputusan yang lebih baik. Jadi Ani, nampaknya Ilham akan dibawa masuk untuk menggantikan Rahadi Azli. Jadi terpaksa pertukaran dilakukan kerana mungkin agak serius kecederaan yang dialami oleh Rahadi Azli. Ya, setakat ini Rahadi Azli tidak bergerak dengan baik, tidak nampak apa-apa yang positif. Fizio pun sedang cuba sedaya upaya untuk cuba mendapatkan Rahadi Azli bermain semula, tetapi kemungkinan ada masalah dengan tangannya. Saya lihat fizio Terengganu memegang tangannya, menggerakkan tangannya sedikit. Tetapi Ilham juga adalah satu penjaga gol yang baik. Kita telah lihat banyak prestasi yang positif pada musim lepas. Tetapi kita mengharapkan Rahadi, jikalau ada kecederaan, pulih dengan cepat. Ya, di sini kalau kita lihat mungkin ada terkena pada badan beliau. Saya rasa pelanggaran yang begitu kuat sekali dilakukan oleh Babakar Diallo ke atas penjaga gol muda ini, dan saya rasa pertukaran yang dilakukan oleh pasukan Terengganu dan memasukkan Ilham, kerana kita tahu Ilham seorang penjaga gol yang berpengalaman. Sudah semestinya target beliau diperlukan oleh pasukan Terengganu, kerana pasukan Terengganu memerlukan satu lagi jaringan untuk mereka menyamai kedudukan.
Balik perlawanan diteruskan untuk aksi di separuh masa yang kedua ni. Kedudukan masih lagi Kedah mendahului Terengganu dengan 3-2 untuk aksi CIMB Liga Super Malaysia 2020 bagi perlawanan minggu kedua di antara Kedah dan juga Terengganu. Saya langsung kami bawakan dari Stadium Darul Aman. Hadin dipintas dengan baik oleh Nasrullah Hanif. Ini Arif Azilah. Kedua bersama dengan Litak. Sebentar tadi adalah Azali. Ini tolakan dari Shakmedov kepada Hafizal. Antara Hafizal sudah dibaca oleh Zakir Hamzah. Kemudian tandukan dari Litak pula tidak begitu kemas. Farzul Daniel. Dan saya lihat Farhan Roslan akan dimasukkan sebentar tadi setelah perbincangan dengan Aidil Syahrin apa yang beliau perlu lakukan apabila dimasukkan. Saya rasa Aidil masih rasa tiga jaringan tidak mencukupi. Beliau mahu memastikan mereka mendapatkan 3 mata pada malam ini. Ini Terengganu pastinya perlu memantapkan serangan mereka. Mereka sudah pun melakukan 3 pertukaran. Ini Sanjar melangkah ke dalam. Namun sekali lagi Syakir berjaya membaca dengan baik. Azali untuk Hafizal. Sarvindran. Baik dari Sarvindran. Sayang sekali hantarannya pula tidak begitu kemas dari Sarvindran. Jadi pertukaran yang dilakukan oleh Kedah kali ini, Farhan Roslan akan dibawa masuk untuk menggantikan Hadin Azman. Minit terakhir di separuh masa yang kedua. Waktu yang cukup genting untuk Terengganu. Mereka pastinya tidak gembira dengan kedudukan ini. 2 perlawanan tanpa sebarang mata. Ini Badu Bakhtiar mencari Kepa Syaban. Luang Farhan untuk sentuhan pertamanya. Namun dipintas oleh Sanjar. Terus mencari Dominic Da Silva. Tandukan ke belakang agak jauh. Luang untuk Dominic Da Silva ketika ini. Lambungan Dominic Da Silva. Hat-trick pertamanya pada musim ini. Berjaya mendapatkan jaringan yang cukup baik untuk Terengganu. 3 jaringan dari Dominic Da Silva malam ini untuk dia mendapatkan hat-trick pertamanya musim ini. Sedikit kesilapan terus dimanfaatkan oleh Dominic Da Silva untuk kedudukan 3-3 ketika ini. Ya, di sini kita melihat bagaimana satu counter attack begitu laju dilakukan oleh pemain pasukan Terengganu, dan di sini juga bagaimana saya rasa Zakir Hamzah perlu untuk cuba untuk lebih jauh untuk membuat clearance, dan di sini kita lihat bagaimana ketenangan yang ada pada Dominic Da Silva menewaskan Ifwat, kerana mungkin kita melihat 1 lawan 1 dan dengan mudah Dominic cuba untuk menyungkit bola itu tadi, dan gol ketiga dijaringkan, dan ini adalah hat-trick pertama untuk pemain pasukan Terengganu ini. Itu nampaknya Syakir akan dilayangkan kad kuning kerana menjatuhkan Dominic Da Silva. Ya, di sini kita lihat bagaimana tackle yang dilakukan oleh Zakir Hamzah ke atas Dominic Da Silva itu tadi sedikit berbahaya, dan pengadil memberikan layanan kad kuning kepada pemain ini. Sebabkan percuma untuk Terengganu dengan kedudukan sekali lagi berubah di Stadium Darul Aman. Dominic Da Silva melengkapkan hat-tricknya untuk memberikan gol penyamaan buat Terengganu 3-3. Sampai itu peluang kali ini untuk Terengganu. Masih lagi berpeluang sepakan
Peluang Dominic Da Silva. Dipintas oleh Shakir Hamzah. Gol terhasil setakat ini di Stadium Darul Aman, dan saya jangkakan akan ada jaringan lagi dengan kedua-dua pasukan mempamerkan aksi menyerang yang cukup baik. Faris Ramli hantaran jauh jadi Sabindran, peluang kali ini Sanjay Cabedov kembali untuk Dominic Da Silva. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 jaringan dilakukan oleh Dominic Da Silva pada malam ini. Dalam diam, dia terus meledak menjadi duri dalam daging untuk Kedah pada malam ini. Dengan tidak semana dia menghasilkan 4 gol untuk Terengganu, mendahului sekali lagi pada malam ini. Di sini kita lihat bagaimana hantaran dilakukan oleh Faiz Ramli, tetapi tiada pemain yang mengawal Sanjay, dan saya rasa Sanjay melakukan satu tindakan yang betul bijak, mengumpan bola kepada Dominic, dan di situ kita lihat bagaimana rembatan dilakukan oleh Dominic, tetapi ada pemain pasukan Kedah cuba untuk menampak, tetapi bola itu terus menejah jaring gol pasukan Kedah, dan ini adalah gol keempat yang dilakukan oleh Dominic Da Silva. Satu performance yang begitu baik dilakukan oleh pemain ini, kerana kita tahu pemain ini mempunyai rekod yang begitu baik. Minit ke-84, Dominic Da Silva menjadikan gol keempat untuk Terengganu pada malam ini. Untuk kali ini Terengganu mendahului Kedah dengan 4-3. Sambil itu pertukaran seterusnya dilakukan. Fazrul Daniel dikeluarkan untuk digantikan dengan ataupun Amin Nazari. Pemain di bahagian midfield. Tinggal 5 minit saja waktu permainan sebenar di Stadium Darul Aman. Kedah mendahului 2-1, Kedah mendahului 3-1, dan ketika ini Kedah ketinggalan 3-4 kepada Terengganu. Saidat ni, mungkin anda lebih merasakan kehangatannya di bawah itu. Ya, saya rasa perlawanan ini belum habis. Kita mengingati Piala Malaysia musim lepas apabila Kedah menentang Pahang, banyak jaringan. Di perlawanan itu kita tidak boleh mengatakan Kedah telah tewas. Mereka mempunyai karakter untuk meneruskan perlawanan ini dan terus menjaringkan gol. Tetapi segala kredit kepada Terengganu di separuh masa yang kedua ini, mereka menukar cara mereka bermain. Mereka telah meletakkan tenaga dalam permainan mereka, dan mereka memang layak untuk berada 4-3 di hadapan, dan juga kredit kepada Dominic Da Silva. Jadi itu dia, seperti yang kita jangkakan, aksi yang cukup menarik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan. Namun perlawanan masih lagi belum tamat. Berkata ni, masih lagi peluang Kedah untuk menyamakan kedudukan. Baru bakal dijatuhkan. Sepakan percuma diberikan oleh pengadil. Maka Diallo perlu lebih berhati-hati. Dia sudah pun dilainkan kad kuning sebelum ini. Ya, di sini kita boleh lihat bagaimana Badrul Bakhtiar dijatuhkan oleh pemain pasukan Terengganu, dan dari sini ada sedikit mungkin ada rempuhan yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Terengganu untuk membiarkan Badrul Bakhtiar cuba untuk memasuki bola di dalam kotak penalti dan melakukan satu rebatan. Ya, di situ Nasrullah yang menjatuhkan. Nasrullah selepas ini perlu memikirkan bagaimana beliau telah bermain pada malam ini dan cuba untuk menukar di perlawanan yang akan datang. Nasrullah Hanif, main yang berasal dari Negeri Sembilan di Sikamat Seremban. Dia beraksi bersama dengan Terengganu. Ini menjadi penyebab kepada sepakan percuma Kedah. Dia akan diambil oleh Badrul Bakhtiar. Tumbuk dengan baik oleh Ilham. Itu cubaan pertama ataupun ujian pertama Ilham selepas kemasukannya menggantikan Rahadi Azli. Dan penting untuk Ilham mendapatkan sentuhan pertama yang positif, dan dia kemungkinan pada perlawanan yang lain beliau akan menangkap kemas bola tersebut. Peluang kali ini untuk Kedah
Keluar sepakan dari Syakir, dah kemas Badu Bakhtiar. Daya dikawal di situ oleh Faris untuk Azali pada Dominic Da Silva. Ini boleh saya katakan 360 darjah sudah berubah suasana, keadaan, kedudukan di Stadium Darul Aman ini. Di saat ketika Kedah mendahului 3-1, ramai yang pasti menjagakan kedudukan ini milik Kedah. Namun segala-galanya berubah pada minit ke-82 dan 84 apabila Dominic Da Silva menjadikan 2 gol untuk mengubah skrip perlawanan ketika ini. Ya, dan bagi saya sorry Syafiq, bagi saya sayangnya Farhan Roslan dimasukkan untuk membantu di bahagian serangan. Tetapi dua jaringan Terengganu tersebut datang daripada Farhan Roslan. Kita boleh lihat jaringan yang pertama, counter attack itu berlaku lalui Farhan Roslan. Beliau hilang bola di dalam kawasan yang belah atas. Kemudian deflection tersebut dengan gol kedua di separuh masa yang kedua ini dari Terengganu, hasil daripada deflection sentuhan Farhan Roslan. Ini sepakan penjuru dimiliki oleh Terengganu. Dari Litak dah kepada Dominic Da Silva. Lontaran ke dalam untuk Terengganu. Terengganu mahu bertahan dengan cukup baik. Litak sepakan gol pantas diambil kesilapan dari Syakir, hampir-hampir dimanfaatkan oleh Sanjar. Di 4 minit masa tambahan diberikan oleh Perkara Tuan Sri di separuh masa yang kedua, dengan Kedah masih lagi ketinggalan 3-4 kepada Terengganu. 7 gol sudah pun terhasil ketika ini. Badu Bakhtiar, Farhan dipintas oleh Litak. Bola baik dari Sanjar. Ini Litak. Ada asakan dari Amin Lazari ke atas Litak. Litak terjauh mencari Dominic Da Silva berhadapan dengan Renan Alves. Sepakan percuma pantas diambil oleh Renan Alves. Syakir terjauh mencari Kepa Syarman. Peluang Syarman untuk Farhan Roslan dalam kawasan penalti. Masih lagi Farhan kepada Azmir, hantaran di far post untuk Kipre. Masih lagi Kedah mengawal permainan. Rizal Ghazali meninggalkan untuk Badu Bakhtiar. Kembali Rizal peluang untuk melakukan hantaran, terkena Rizal dan sekadar sepakan gol untuk Terengganu. Ambillah Dominic Da Silva terbaring di atas padang ketika ini untuk Terengganu beraksi dengan 10 pemain. Dominic hero ataupun wira Terengganu malam ini mengalami kekejangan otot mungkin. Ya, sabar dulu ya Syafiq, ada lagi 2 minit. Tetapi hari sebentar tadi Farhan Roslan mempunyai satu peluang yang baik bagi saya, tetapi malangnya beliau mengambil terlalu lama, kemudian beliau menarik bola kembali. Itulah yang menyebabkan mereka kehilangan peluang di situ. Benar Rani, dan ketika ini di saat-saat genting ini kedua pasukan tidak boleh melakukan sebarang kesilapan.
Dan ketika ini Terengganu perlu memanfaatkan pendahuluan mereka ketika ini. Taran mencari Litak, berjaya sampai tepat kepada Litak. Terus Ade meneruskan permainan lontaran ke dalam untuk Terengganu. Amil Lazari. Waktu permainan sebenar sudah pun tamat. Kini mereka beraksi dalam waktu kecederaan. Syakir hantaran jauh mencari Farhan. Sabindran berjaya melakukan pintasan. Renan Alves sudah naik ke atas. Peluang Lazari untuk Kepa Syaban. Peluang untuk Kepa Syaban. Namun sepakannya terus menuju ke arah Ilham. Tangkapan yang mudah dilakukan oleh Ilham. Dari Ilham, dan itu dia usaha panjang menambahkan aksi di Stadium Darul Aman. 7 gol terhasil dan akhirnya kemenangan berjaya menjadi ataupun berjaya diungguli, dimenangi oleh Terengganu. Ini dia jaringan yang terhasil di separuh masa yang kedua untuk Kedah memulakannya. Menerusi jaringan Cece Kipre pada minit ke-61 untuk mereka mendahului 3-1 ketika itu. Kemudian Terengganu mendapat gol yang kedua menerusi Dominic Da Silva pada minit ke-64. Sebelum selepas itu pada minit ke-82 Dominic Da Silva menyempurnakan peluang yang terhidang untuk mendapatkan gol ketiga untuk Terengganu menyamakan kedudukan 3-3. Dan kemudian pada minit ke-84 kali lagi Dominic Da Silva menjadi wira Terengganu untuk memastikan jaringan gol kemenangan untuk Terengganu memenangi perlawanan dengan keputusan 4-3 di Stadium Darul Aman. Jadi keputusan penuh Kedah 3, Terengganu FC 4.